Dalam rumah ni, ada orang yang dah buat salah dengan keturunan aku. Dia parang cucu aku sampai berdarah. Kau panggil dia. Cepat panggil dia. Aku nak bunuh dia. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Apa khabar korang semua? Welcome back to Malam Mistik. Buat yang baru singgah channel aku ni, channel Anas Rahmat ni, aku ucapkan selamat datang kat korang. Sebelum tu aku kenalkan diri aku dulu. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Hari ni aku nak share dua kisah yang aku terima daripada seorang kakak ni, yang hanya nak dikenali sebagai Kak Pizza. Kak Pizza ni cerita kisah seram yang berlaku kat satu tempat ni yang terletak betul-betul hampir dengan bandar Johor Bahru, iaitu Kampung Ngeheng. Tapi sekarang Kampung Ngeheng ni dah tak wujud lagi pun. Kampung-kampung ni semua dah pun kena roboh akibat daripada arus kemodenan dan pembangunan negeri Johor ni. Walaupun kampung ni dah roboh, tapi masih lagi belum ada apa-apa pembangunan pun yang dijalankan dekat kawasan ni. Kalau nak diikutkan, robohnya kampung ni agak lama dah pun. Kalau tak salah aku lah, rasanya dah lebih daripada 20 tahun dah kawasan Ngeheng ni dah dirobohkan. Tapi sampaikan ke hari ni, kawasan ni masih belum ada apa-apa pembangunan pun. Kenapa dan apa sebabnya? Masih lagi kampung ni belum dibangunkan? Aku sendiri pun tak tahu. Dan aku harap tak adalah kan mengait dengan perkara-perkara mistik ni. Yang tinggal kat situ, yang masih ada lagi dekat Kampung Ngeheng ni hanyalah Sekolah Kebangsaan Ngeheng. Alright. So sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, belanja aku subscribe dulu yang masih lagi belum subscribe channel Anas Rahmat ni. So, apa tunggu lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah yang pertama ni berlaku pertengahan tahun 80-an. Kalau tak salah Kak Pizza ni. Masa ni umur Kak Pizza lebih kurang 13 tahun. Kak Fiza ni dia bagi tahu Ngeheng tu adalah kampung dia. Arwah atuk dan nenek dia memang tinggal kat situ sekian lamanya. Sejak Kak Fiza ni belum lahir lagi, memang nenek dia dengan atuk dia memang tinggal kat situ. Tapi sejak bila nenek dia tinggal kat situ, dia pun tak pasti. Selepas atuk Kak Fiza ni meninggal, makcik dia yang jaga nenek dia dan tinggal dekat kampung tu, dekat rumah tu. So kalau setiap kali cuti sekolah je, Kak Fiza ni dengan adik-beradik dia akan selalulah balik Ngeheng ni untuk habiskan waktu cuti sekolah tu. Nak dijadikan cerita, kat belakang rumah nenek Kak Pizza ni ada satu kawasan hutan. Sebenarnya bukan hutan tebal pun kat kawasan tu. Lebih kepada macam semak samun dengan hutan-hutan kecil je. Kawasan ni jugalah memang puak bermain Kak Pizza ni, adik dia dengan kawan-kawan sekampung dia yang lain. Tak kisahlah dia main pondok-pondok ke, main masak-masak ke, main perang-perang ke, kat kawasan ni lah memang jadi kawasan permainan diorang tu. Selain daripada Kak Fiza and the gang ni, ada juga gang lain yang jadikan semak belakang rumah nenek Kak Fiza ni sebagai pot diorang, iaitu sekumpulan Mat Pet. Korang tahu kan Mat Pet tu apa kan? Mat Pet tu maksudnya budak-budak yang terlibat lah dengan gejala dadah ni. Mat Gian lah senang cakap. Satu hari tu, masa tu cuti sekolah. So seperti biasa jugalah kan, bila dah kata cuti sekolah ni, mak ayah Kak Pizza ni, dia akan hantar Kak Pizza ni dengan adik-beradik dia ke Kampung Ngeheng tu. Senang cakap, balik kampung lah kan. Kak Pizza ni dia ada 3 beradik masa tu, yang balik kampung sama-sama masa tu. Adik dia yang bawah dia tu nama dia AP. Umurnya lebih kurang 10 tahun dengan adik dia yang paling kecil sekali tu, masa tu umur dia lebih kurang nak masuk 3 tahun.
nak dijadikan cerita, petang tu seperti biasalah aktiviti Kak Fiza ni dengan adik dia ni, si Happy ni akan mainlah dekat semak belakang tu. Memandangkan hari tu tak ada pun kawan-kawan lain yang turun bersama dengan dorang ni nak main dengan dorang ni. Entah apa sebabnya, agaknya kawan-kawan dorang tak pot kat situ hari tu. So dorang berdua ni pun tak tahulah nak buat apa-apa aktiviti masa tu. So tengah-tengah dorang ni lepak kat hutan botak kat belakang rumah nenek dia tu, Kak Fiza ni terjumpalah satu bilah parang. Entah siapa agaknya tinggalkan bilah parang kat situ, Kak Fiza pun tak pasti. Tapi Kak Fiza ni fikir mungkin Mat Pat punya kerja lah kan. Entah mana dia job dapat parang tu, lepas tu dia tinggalkan kat situ. Sebenarnya bukan perkara pelik pun kalau jumpa barang-barang dekat situ. Ada sekali tu diorang pernah jumpa handbag dengan wallet, kata Kak Fiza ni. Siap ada IC-nya lagi. Cuma duit je lah, memang tak ada dalam tu. Dan nama pun Mat Pat kan. So ada je lah barang-barang yang diorang curi tu, lepas tu diorang tinggal kat situ. Alright, back to the story guys. Dekat tengah-tengah semak tu ada satu pokok kelapa yang dah mati. Dah tinggal tunggul je sebab kena sambar peti. Memandangkan diorang berdua ni pun memang tak tahu nak main apa-apa pun masa tu. So Kak Fiza ni pun dia pergilah ambil parang yang dia jumpa tadi tu. Lepas tu dia pun pergilah main takik-takik dekat pokok kelapa yang tinggal tunggul tu. Adik dia pula si Happy ni, bila dah nampak kakak dia buat macam tu, so dia pun apa lagi lah kan, dia pun join sama lah dengan kakak dia. Lepas kakak dia takik pokok tu, si Happy pula yang menakik pokok kelapa tu. Bergila-gila lah dia dua beradik ni mengerjakan pokok tu. Tengah seronok sangat main takik-takik kat pokok kelapa tu, tiba-tiba tak semena-mena tempat yang dia takik tu memancut-mancut darah keluar daripada celah-celah pokok kelapa tu. Kat tempat yang Kak Fiza dengan Happy ni duk takik-takik tu. Darah tu punya banyak keluar, umpama macam orang kena tikam dekat perut. Meleleh-leleh mengalir keluar darah tu daripada celah-celah tempat yang diorang takik tu. Mula-mula Kak Fiza ni diingatkan getah pokok kelapa. Tapi bila dipikirkan balik, pokok kelapa mana ada getah kan? So bila dua beradik ni tengok pokok tu tiba-tiba dah keluarkan darah, so apa lagi lah, rasa takut tu pun mula datang lah jadinya. So kelam kabut lah jadinya Kak Fiza ni dengan adik dia si Happy tu bergegas balik ke rumah nenek dia. Sampai-sampai dekat rumah, masing-masing ni just diam je. Dia tak cerita pun hal yang berlaku ni dekat nenek dia ataupun makcik dia. Dia tak cerita pun tentang kejadian yang berlaku kat hutan belakang rumah tu. Dia punya projek main takik-takik pokok tu kan, yang darah keluar daripada pokok tu, daripada pokok kelapa tu. Langsung Kak Fiza ni tak cerita pun, zip terus mulut dia. Dah buat salah kan, dia diam je lah kan. Malam tu, masa Kak Fiza ni dia tengah buat susu adik dia yang kecil sekali tu kat dapur. Sambil dia buat susu tu, sambil-sambil dia mengetuk tin susu. Tok, dia ketuk-ketuk tin susu. Sambil tu jugalah dia menyanyi. Dia menyanyi lagu Puteri Tujuh. Korang tahu tak lagu Puteri Tujuh tu macam mana? Lagunya macam ni. Tengah Kak Fiza ni menyanyi lagu Puteri Tujuh tu, dengan tiba-tiba Kak Fiza ni dia terdengar nenek dia tiba-tiba mendengus daripada dalam bilik. Rupa-rupanya nenek Kak Fiza ni tengah menurun. So jadi rio lah dengan tiba-tiba malam tu dekat rumah tu. Terus makcik Kak Fiza ni dari dalam bilik nenek dia, dia terus bersuara. Siapa yang panggil ni? Siapa yang panggil Puteri masuk ni? Siapa? Fiza? Kau ke yang panggil? Marah betul makcik Kak Fiza masa ni.
Yang Kak Fiza pula kat dapur masa tu, dia dah diam je. Sebab dia tahu dia yang salah tu. Sebab memang dia yang menyanyi lagu Puteri Tujuh tu. Dia tak tahulah pula disebabkan dia menyanyi lagu tu mengakibatkan nenek dia menurun kat dalam bilik. Sebenarnya nenek Kak Fiza ni memang boleh menurun pun. Dia memang ada bela saka dia sendiri. Saka puteri yang menjaga nenek Kak Fiza ni. So kalau ada hal yang tak baik yang berlaku, memang nenek dia ni akan menurun atau mudahlah benda-benda gaib akan menyampuk kat dalam badan nenek Kak Fiza ni. Pada awal-awalnya, makcik Kak Fiza ni dia fikir saka puteri yang sampuk badan nenek Kak Fiza ni. Rupa-rupanya bukan saka puteri yang sampuk, tapi jin yang menghuni kawasan belakang rumah tu yang sampuk nenek Kak Fiza malam tu. Masa nenek dia tu menurun, nenek dia pun cakap lah, Dalam rumah ni, ada orang yang dah buat salah dengan keturunan aku. Dia parang cucu aku sampai berdarah. Kau panggil dia. Cepat panggil dia. Aku nak bunuh dia. masa ni suara nenek Kak Fiza ni dah bukan macam suara biasa dah. Suara dia tu jadi kasar masa dia bercakap. Lepas tu mata dia ni just pejam aja. Sambil duduk bersila dekat atas katil dia. Bila Kak Fiza ni dengar macam tu, Kak Fiza dengan adik dia ni memang dah tahu dah memang salah diorang ni. Memang diorang berdua yang takik-takik pok kelapa tu. Dia dua beradik ni punyalah takut masa tu, tak usah cakap lah. Memang kecut dah perut Kak Fiza dengan adik dia ni. Kak Fiza ni dengan si Happy ni, dia just duduk je kat tepi pintu bilik je. Dia tak berani langsung nak masuk dalam bilik nenek dia. Lepas tu nak berdepan dengan nenek dia tu. Cuma makcik Kak Fiza ni je yang bersama dengan nenek dia masa tu. Lepas benda yang sampuk dalam badan nenek dia tu cakap ada orang yang buat salah dalam rumah tu, automatik makcik Kak Fiza ni dah memang suspek. Dua orang anak saudara dia ni confirm ada yang buat hal ni. So cepat-cepatlah dia pergi tanya dengan Kak Fiza ni apa yang Kak Fiza ni dah buat. Kak Fiza ni pun terus je lah mengaku apa yang adik dia dengan dia dah buat masa main kat belakang hutan, belakang rumah nenek dia tu. Lagipun masa ni Kak Fiza ni dengan adik dia ni dah memang takut sangat dah. Lagilah bila dia dengar benda tu cakap nak bunuh orang yang kacau keturunan dia. Makin bertambah-tambah lah ketakutan Kak Fiza masa tu. Geleng kepala makcik Kak Fiza ni bila mendengarkan pengakuan anak saudara dia dorang ni. Makcik Kak Fiza ni dia cakap masa tu macam nak sepak-sepak je muka Kak Fiza ni dengan AP masa tu. Lepas daripada tu, makcik Kak Fiza ni pun pergilah minta maaf dekat benda yang dah sampuk kat badan nenek dia tu. Tapi benda ni pun ada egonya juga. Dia tak nak maafkan pun. Dia memang betul-betul marah dengan Kak Fiza dengan adik dia ni. Korang tahu dia minta makcik Kak Fiza ni buat apa? Dia cakap kalau nak suruh dia maafkan Kak Fiza ni dengan adik dia si Happy ni, dia suruh makcik Kak Fiza ni pergi ambil parang. Lepas tu dia suruh makcik Kak Fiza ni pergi takik balik Kak Fiza ni dengan adik dia. Kak Fiza ni yang dengar macam tu, yang masa tu duduk ngendap je kat tepi pintu bilik tu daripada tadi tu, memang lagi kecut perut lah dia kan. Yang si Happy pula ni dah menangis-nangis dah, takut sangat dah. Tapi takkanlah makcik Kak Fiza ni nak buat macam tu kan. So dia pun merayu-rayulah kat benda ni minta maaf. Sampai nangis-nangis makcik Kak Fiza ni masa tu. Kak Fiza ni pula dengan adik dia memang dah tak tahu nak buat apa dah. Dia diam aja. Dalam hati Kak Fiza ni memang kesal sangatlah dengan perbuatan dia tu. Tak lama lepas tu, bila benda tu pun tak erti nak mengalah, makcik Kak Fiza ni pun bersuara. Kalau tadi suara makcik Kak Fiza ni macam lembut je kan, mendayu je dia minta maaf kan. Tapi kali ni suara makcik Kak Fiza ni dah lain dah. Kali ni suara dia lebih tegas, lantang. Dia pun cakap, tak apalah, kalau kau tak boleh nak maafkan, tak apa. Aku akan buat apa yang kau suruh. Tapi lepas ni aku akan pastikan
satu keturunan kau pula aku akan bunuh. Kau bukan tak kenal kan siapa keturunan aku ni. Aku dah rayu dah kat kau. Aku dah pun minta maaf. Tapi kalau ini jalan yang kau pilih, kita tengok apa akan jadi selepas tu pula. Kau tunggu. Kau jangan ingat aku takut dengan keturunan kau. Makcik Kak Fiza cakap macam tu guys. Lepas je Makcik Kak Fiza ni cakap macam tu, tiba-tiba suasana jadi macam sepi sekejap. Dia nampak Makcik Kak Fiza ni just pejamkan mata. Lepas tu mulut dia tu macam kumat kamit membaca sesuatu. Lepas tu dengan tiba-tiba nenek Kak Fiza ni kembali normal dah. Lepas nenek Kak Fiza ni jadi normal balik, Makcik Kak Fiza ni pun panggil lah Kak Fiza dengan adik dia masuk ke bilik tu. So, membebel panjang lah Makcik Kak Fiza ni kan. Dia membebel dekat Kak Fiza dengan adik dia ni. Teruk lah Kak Fiza dengan adik dia kena marah malam tu dengan makcik dia. Lepas daripada tu, nenek Kak Fiza ni pun cerita. Kawasan hutan semak kat belakang rumah tu memang ada satu perkampungan bunian. Dah lama pun diorang menetap kat situ. Tapi dia tak marah pun kalau ada budak-budak main kat situ. Tapi memandangkan Kak Fiza ni dengan adik dia ni pergi takik-takik pokok tu yang kebetulan anak cucu dia dekat situ, itu yang buatkan benda ni jadi marah. Makcik Kak Fiza ni, dia cakap dengan jin tu, ini kesalahan pertama yang Kak Fiza dengan adik dia buat masa tu. Kak Fiza ni pun bukannya tahu pun ada penghuninya yang duduk dekat situ. So makcik Kak Fiza ni merayu lah kan, dia minta maaf dengan jin tu. Tapi memandangkan jin ni degil dengan keras kepala, terpaksa lah makcik Kak Fiza ni ugut balik jin tu. Lepas daripada makcik Kak Fiza ni ugut balik jin tu, barulah jin tu akhirnya maafkan Kak Fiza dengan adik dia ni. Tapi bukan maaf gitu-gitu je. Dia maafkan tapi dengan satu syarat. Kalau sekali lagi Kak Fiza ni atau adik dia ni buat benda yang sama lagi, dia takkan lepaskan lagi Kak Fiza dengan adik dia. Sejak daripada hari tu, Kak Fiza ni kalau main kat hutan belakang rumah nenek dia tu, dia dah faham dah. Dia tak buat lagi dah benda-benda tak baik kat situ. Nak buang sampah pun Kak Fiza ni tak berani dah. Kadang-kadang tu, bila ada waktu, dia dengan adik dia dengan geng-geng dia yang lain tu siap tolong kemaskan kat kawasan tu lagi. Dia siap tolong clearkan sampah yang Mak Pat selalu tinggalkan kat situ. Steady. Dahsyat juga sebenarnya pengalaman Kak Fiza ni. Seram juga bila dengar sampai ada jin yang tak puas hati dekat dia. Ya tak? Nak cakap salah dia 100% pun tak boleh juga. Masa tu dia budak kan. Budak kalau buat sesuatu tu, manalah pakai fikir panjang. Main pakai entam je, pakai embus je. Betul tak? Tapi akibatnya orang tua juga yang kena settle. Okay guys, kita sambung terus dengan cerita Kak Fiza ni yang nombor 2. Let's go. Aku tak tahu sama ada korang pernah dengar ataupun tidak pasal nama hantu Kopek ni. Sebab kalau diikutkan zaman sekarang ni, nama hantu Kopek ni rasanya namanya dah macam makin hampir pupus aku rasa. Kalau kau tanya dengan budak-budak zaman sekarang ni pasal hantu Kopek ni, mesti diorang gelak je aku rasa. Betul tak kan? Hantu Kopek kan nama dia. Nama pun dah sensitif dah. Tapi tak apalah, aku akan terangkan serba sedikit pasal hantu Kopek ni sebelum aku cerita ni. Buat korang yang masih lagi tak kenal apa itu hantu Kopek yang namanya pernah jadi legend pada satu masa dulu. Alright. Hantu Kopek ni sebenarnya nama kat tempat aku panggil hantu tetek. Tapi memandangkan perkataan tetek tu bagi aku bunyinya agak macam tak sopan, so aku just panggil hantu Kopek je lah dalam cerita ni. Aku terasa macam sedikit harassment pula bila menyebut perkataan tetek tu. Aku minta maaf lah, aku tak niat pun nak sebut benda-benda atau perkataan lucah ni. Minta maaf. Hantu Kopek ni biasanya wujud berkeliaran dekat kawasan perkampungan. Mungkin sebab kat kawasan perkampungan ni masih lagi banyak pokok-pokok besar kan. Mungkin lah. Ataupun kat kawasan perkampungan jugalah masih wujud satu kepercayaan yang hantu Kopek ni masih wujud lagi. Mungkin lah, ini just teori aku je.
Hantu kopek ni yang membuatkan dia jadi seram sebab dia ada satu perangai. Dia suka sorokkan kanak-kanak yang merayau-rayau atau main. Khususnya ni daripada waktu petang hinggalah waktu senja. Terutama budak-budak yang main sembunyi-sembunyi ibu ni. Biasanya siapa yang disorokkan oleh hantu kopek ni, biasanya diorang ni takkan sedar pun yang diorang tu tengah disorokkan oleh hantu kopek. Hantu kopek ni guys, dia akan sorokkan budak-budak kecil betul-betul dekat bawah buah dada dia. Buah dada dia besar lah, melayut-layut lah besar. Lepas tu pula diorang ni yang tengah disorokkan oleh hantu kopek ni, biasanya diorang ni akan dapat melihat tau orang yang tengah-tengah cari diorang ni. Diorang nampak siapa yang cari diorang ni. Cuma dia je tak mampu nak communicate lah dengan orang-orang tu. Senang cakap, siapa yang kena sembunyi dengan hantu kopek ni, dia jadi macam halimunan lah, invisible. Lebih kurang macam tu. Seram kan bunyinya kan. Alright, aku dah terangkan pun sedikit pasal hantu kopek ni. Jom kita sambung dengan pengalaman Kak Fiza ni berkaitan dengan hantu kopek ni guys. Let's go. Cerita ni berlaku masih lagi kat kampung Kak Fiza, iaitu Kampung Ngeheng. Kejadian ni berlaku awal tahun 80-an, yang masa tu umur Kak Fiza ni masih lagi sekolah rendah. Ada satu petang tu, Kak Fiza ni dengan adik dia, si Happy, yang masa tu umur Happy ni lebih kurang 7 tahun, dengan beberapa orang kawan dia yang lain ni mainlah sembunyi-sembunyi ibu dekat depan rumah nenek Kak Fiza. Diorang berlima je masa tu yang main sembunyi-sembunyi ibu ni. Masa tiba giliran Kak Fiza yang jadi tukang cari, yang lain-lain pun pergilah sembunyi. Kebiasaannya, kalau giliran Kak Fiza sebagai orang yang kena sembunyi, Kak Fiza ni dia akan bawa adik dia si Happy ni sembunyi sama-sama dengan dia. Memandangkan kali ni giliran Kak Fiza pula yang kena jadi si pencari, kenalah adik Kak Fiza ni, si Happy ni, pergi sembunyi sendiri tanpa kakak dia. So masa tu Kak Fiza ni tutuplah mata. Sambil-sambil tu dia pun mengira daripada 1 sampai 10. So bertempiaran lah kan kawan-kawan dia yang lain tu sembunyikan diri, termasuklah adik dia si Happy ni. Si Happy ni disembunyikan diri dia betul-betul dekat tepi satu pokok rambutan yang terletaknya betul-betul dekat depan laman rumah nenek dia tu. Pokok rambutan ni memang besar saiz dia. Kalau takat budak lelaki umur 7 tahun sembunyi kat tepi pokok rambutan ni, memang tak ada orang nampak pun. Besar lah pokok tu. So lepas kiraan 10 tu, Kak Fiza ni pun mulakanlah gerakan mencari kawan-kawan dia dengan adik dia ni. Cari, jumpalah seorang-seorang kawan dia ni. Tapi cuma Happy seorang je yang masih tak jumpa lagi. Dalam hati Kak Fiza ni berkata jugalah kan, hebat juga adik dia ni main sembunyi-sembunyi ni kan. Terror jugalah sembunyi sampai cari tak jumpa ni. So bila kawan-kawan lain dah dijumpai, Kak Fiza ni pun teruskanlah mencari adik dia ni. So cari, main sampailah azan maghrib berkumandang. So on the spot lah diorang ni semua berhenti main. Lepas tu balik ke rumah masing-masing. Tapi yang peliknya, si Happy ni tetap tak keluar juga daripada tempat persembunyian dia. Walaupun berkali-kali Kak Fiza ni jerit nama si Happy ni supaya si Happy ni keluar daripada tempat dia bersembunyi. Tapi si Happy ni tetap tak keluar juga. Kak Fiza ni pun masa ni dah mula panik dah. Dan dalam masa yang sama pun terasa pelik juga. Mana perginya adik dia ni? Takkanlah adik dia ni jauh sangat pergi bersembunyi sampai tak dengar langsung Kak Fiza panggil nama dia. Next step, Kak Fiza ni pergilah bagi tahu kat nenek dia dengan makcik dia. Dia bagi tahu yang adik dia ni hilang masa main sembunyi-sembunyi ibu. So apa lagi? Makcik dia ni pun sama-samalah pergi mencari si Happy ni. So bila masih lagi tak jumpa si Happy ni, makcik dia pun minta lah jiran-jiran berdekatan dengan dia tu sama-sama mencari si Happy ni. Tapi masih lagi si Happy ni gagal dijumpai. Makcik Kak Fiza ni beritahu, kalau sampai menjelang malam tak jumpa juga si Happy ni, makcik Kak Fiza ni nak buat report polis. Ataupun dia panggil bomo je untuk cari bantu si Happy ni. Tapi
kalau nak dipikirkan, memang macam tak logik bunyinya si Happy ni boleh hilang macam tu je. Memang tak mungkin pun. Lagilah pula kawasan rumah nenek Kak Fiza ni bukanlah luas sangat pun. Kalau si Happy nak pergi sembunyi kat tempat-tempat lain pun, senang cakap kawasan dia kecil je. Cari-cari memang jumpa lah. Lagipun Kak Fiza ni pun tahu si Happy ni jenis penakut budaknya. Tak mungkin pun dia nak pergi sembunyi kat tempat yang pelik-pelik ataupun jauh daripada kawasan rumah nenek dia ni. Memang tak mungkin. So malam tu memang meratalah jiran-jiran dengan makcik Kak Fiza ni mencari si Happy ni. Kalau setakat tepi pokok rambutan tu tak usah cakap lah. Berpuluh-puluh kali rasanya diorang ni mencari kat situ. Tapi tetap juga tak jumpa si Happy ni. Bila jam dah nak dekat masuk pukul 10 malam, situasi jadi makin panik. Bila langsung tak nampak pun tanda-tanda yang si Happy ni akan dijumpai. Diorang ni hanya tunggu pakcik Kak Fiza je balik daripada kerja untuk next tindakan seterusnya. Zaman ni bukan macam zaman sekarang. Bukan ada handphone pun nak call pakcik si Kak Fiza ni. Tempat kerja pakcik Kak Fiza ni pun diorang tak ada nombor phone. So kenalah tunggu pakcik Kak Fiza ni balik, supaya makcik Kak Fiza ni boleh pergi buat report polis bersama dengan pakcik Kak Fiza ni. Tak lama lepas tu, pakcik Kak Fiza ni pun baliklah daripada kerja. So cepat-cepatlah makcik Kak Fiza ni bercerita situasi yang berlaku dekat pakcik dia. So pakcik dia bila mendengarkan cerita daripada makcik dengan Kak Fiza ni pasal kehilangan Happy ni, pakcik Kak Fiza ni macam dapat agak memang ada sesuatu yang tak kena ni. Dia agak Happy ni memang dah sah disembunyikan di hantu kopi. Bila dia dengar kata Kak Fiza ni yang diorang ni main sembunyi-sembunyi ibu hingga ke azan maghrib. So korang tahu apa yang pakcik Kak Fiza ni buat lepas tu? Apa yang dia buat lepas tu bunyinya macam kelakar dan tak logik guys. Tapi inilah yang berlaku dan inilah benda yang dia buat. Pakcik Kak Fiza ni, dia ambil satu bekas tong minyak yang 4 segi tu, tong minyak masak yang 17 kilo tu guys. Lepas tu dia ambil satu sendok kuah. Lepas tu dia pukul sendok kuah tu dekat tong tu. Lepas tu dia keliling lah kat kawasan rumah nenek Kak Fiza ni. Dia ketuk sambil dia keliling, jalan keliling dekat kawasan rumah nenek Kak Fiza ni. Dia buat umpama macam gendang lah, senang cakap. Keletang, 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 macam itu. Keletang, keletang, keletang bunyi gendang tin minyak tu. So memang rio lah kawasan pekarangan rumah nenek Kak Fiza masa tu. Tak lama lepas tu, dengan tiba-tiba si Happy ni keluar daripada celah pokok rambutan tu. Masa ni semua orang pun memang terkejut lah bila nampak si Happy ni keluar daripada celah pokok pisang. Celah pokok rambutan tu. Sebab padahal diorang ni pun dah cari pun Happy dekat celah pokok tu, tapi langsung tak nampak apa-apa pun. Bukankan Happy, bayang Happy pun diorang langsung tak nampak dekat situ. Tapi dengan tiba-tiba si Happy ni muncul pula kat tepi tu, kat tepi pokok rambutan tu. Tak pelik namanya tu kan. Kak Fiza ni cerita macam mana adik dia si Happy ni boleh muncul dengan tiba-tiba selepas pakcik dia tu menggendang kat tengah-tengah halaman rumah tu. Masa pakcik dia ni tahu je pasal kehilangan si Happy ni, pakcik Kak Fiza ni dah boleh agak yang sembunyikan si Happy ni confirm adalah hantu kopi. So pakcik Kak Fiza ni tahu yang hantu kopi ni kelemahan dia dengan bunyi-bunyian gendang. So bila ada yang main gendang ni, hantu kopi ni dia akan berjoget tau. Lepas tu dia akan goyang-goyangkan buah dada dia tu. Secara tak langsung akan terlepaslah si Happy ni daripada celah buah dada hantu kopi ni. Sebab tu lah pakcik Kak Fiza ni main gendang dekat halaman rumah nenek Kak Fiza masa tu. Bunyinya macam kelakar kan? Tapi itulah hakikat yang berlaku. Berbalik semula pasal cerita si Happy ni yang baru dijumpai tu guys. Happy pula bagi tahu. Dia cakap sebenarnya dia tak rasa dia kena sembunyi pun. Dia cakap dia macam main sembunyi macam biasa je. Dia nampak akak dia semua cari dia. So dia just sembunyi je lah. Tapi bila dia keluar daripada tempat persembunyian dia tu, rupa-rupanya hari dah gelap dah. Dia ingat dia cuma sembunyi berapa minit je. Tak sangka pula yang dia sembunyi sampai dah lewat malam dah rupa-rupanya. Kak Fiza ni pesan guys, moral of the story, jangan main sampai waktu maghrib.
Itu dia pesan dekat korang dan juga aku. So kita kena ambil iktibar daripada cerita Kak Fiza ni. Kisah hantu kopek. Seram juga je tak pasal hantu kopek ni. Korang kalau ada pengalaman yang berkaitan dengan hantu kopek ni, aku minta jasa baik korang komen sikit kat bawah ni. Share lah pengalaman korang berkaitan dengan hantu kopek ni. Manalah tahu kan, kalau kat tempat korang mungkin versinya lain sikit kan. Tapi inilah yang berlaku pada Kak Fiza masa dia zaman kanak-kanak dulu. Kalau korang fikir bunyi cerita pasal hantu kopek ni macam tak logik dan tak masuk akal bunyinya, sebenarnya kalau dalam dunia gaib dan mistik ni, memang tak ada perkara pun yang masuk akal ataupun logik. Betul tak? Memang kebanyakan semua macam tak logik dan tak mampu pun kita nak jelaskan. Sebab itulah sifat perkara mistik ni. Tak logik dan tak masuk akal. Tapi bukan membawa maksud perkara tu tak boleh berlaku. Dan hanya mereka yang pernah je mengalami situasi macam ni je yang betul-betul akan faham apa itu gaib dan mistik. Betul tak? Terpulanglah pada kefahaman dan kepercayaan masing-masing. Alright. Apapun, aku nak ucapkan terima kasih pada Kak Fiza ni yang sudi berkongsi cerita yang terjadi kat kampung dia di Ngeheng ni masa dia kanak-kanak dulu. Untuk makluman korang aku bagi tahu lagi sekali, kampung Ngeheng ni dah pun dirobohkan. Yang tinggal kat situ cumalah sekolah kebangsaan Ngeheng je. Kenapa dirobohkan? Kak Fiza ni pun tak tahu. Hingga ke hari ni juga tak ada apa-apa pembangunan pun yang dibuat dekat bekas kampung dia tu. Alright. Sampai sini je Malam Mistik kali ni. Jangan lupa share dan subscribe channel aku ni guys. Yang masih belum subscribe tu tolong. Dan hingga kita jumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang, korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.